Rahim, kita sambung muka surat 119, bab yang ke-6, syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru masuk tajuk ni kita ni, dah. Syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kukuh dan jelas dalam keyakinan, jelas dalam amalan, dan jelas dalam perilakunya. Ni permulaan dia nak bincang tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dia bergerak, dia berjalan, prinsip-prinsip dia kukuh. Bukannya prinsip yang goyang, bukan prinsip yang tidak kukuh. Dia jelas dari segi keyakinan dia, dari segi amalan, dari segi kelakuan, semua jelas. Prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya yang sahih. Manakah tidak? Jelas ni kenapa? Kerana diambil daripada kitab Allah, Al-Quran, diambil daripada sunnah Rasulullah, daripada hadis yang sahih, baik mutawatir maupun ahad. Dah kita sebut dah baru ni, hadis ahad, ada ulama yang terima dia, ada ulama yang tidak terima sebagai hadis yang sahih. Bagi kita, hadis ahad pun ada yang sahih, kita boleh pakai walaupun dalam bab akidah sekalipun. Serta dengan pemahaman salaful ummah, ditambah pula kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini mengikut pemahaman salaful ummah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik. Prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, dan tidak boleh seorang pun mengada-ngadakan sesuatu berkenaan dengannya dan menyangka bahawa hal itu termasuk agama tanpa ilmu. Dia sebut prinsip yang jelas oleh Ahlus Sunnah ini telah pun disebut oleh Nabi dengan lengkap. Tidak ada hak bagi mana-mana orang untuk menambahkan apa sahaja yang telah diajar oleh Nabi SAW. Kerana itulah Ahlus Sunnah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan, dan berkomitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Dalam buku ini, penulis mensyarah, menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Ada yang penulis sebutkan secara global, ada juga yang terperinci, baik yang berkaitan dengan prinsip dasar keimanan maupun cabang-cabangnya, dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan berikut. Baik, ada berapa prinsip sini? Tengoklah, ada banyak. Dah. Tiga, empat, lima. Allah. Jadi ada banyak. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, agama Islam adalah agama yang hak dan benar. Agama Islam adalah agama yang hak dan benar. Dua, tiga, enam, tujuh, lapan. Allah. 33, 54, 78, 84. Semua ada 84 prinsip. Muncul tak balik sesuai. 84 prinsip. Prinsip yang pertama, agama Islam adalah agama yang benar. Baik, kita tengok dia punya fihras. Depan sekali. Kan isi kandungan dia. Isi kandungan dia. Cuba tengok isi kandungan dia. Dia pada bab yang ke-6, syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuba bab yang ke-6. Cuba. Cuba tak? Yang pertama, agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini prinsip yang pertama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, makna dua kalimah syahadah. Yang ketiga, rukun iman. Yang keempat, tauhid rububiyah. Yang kelima, tauhid uluhiyah. Yang keenam, tauhid al-asma' was sifat.
Yang ketujuh, kaedah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut ahli sunnah. Yang ke-8, syirik dan macam-macamnya. Syirik dan juga cabang-cabangnya. Syirik besar, syirik kecil. Yang ke-9, pilar-pilar ibadah dalam Islam, rukun-rukun ibadah dalam Islam. Yang ke-10, mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang disebut oleh Al-Quran secara zahir, itulah yang kita ambil. Yang ke-11, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran dalam menguraikan, menerangkan dan menjelaskan nama dan sifat Allah. Ni kita belajar prinsip kita ni bila jumpa ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa. Apa prinsip Nabi dalam menafsirkan Al-Quran? Itulah yang kita akan belajar. Kita pegang pohon itulah. Nabi menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, menerangkan nama sifat Allah lagu mana. Itulah yang kita akan pegang. Kedua belah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-ulu bagi Allah. Sifat al-ulu. Apa makna al-ulu? Arash, singgah sana. Ni kita akan betul ataupun tidak sebagaimana dakwah setengah pihak yang mengatakan puak-puak salafi ni mentajsimkan Allah Ta'ala. Betul kita kata Allah ni bersemayam atas arash. Arash ni lagu mana? Allah duduk atas arash lagu mana? Sebagaimana orang tuduh puak-puak kita ni mentajsimkan Allah. Betul ke tak? Kita akan belajar dalam kitab ni apa sebenarnya. Yang ke-14, Ahlus Sunnah menetapkan istiwa bersemayam. Apa makna bersemayam? Yang ke-15, Ahlus Sunnah menetapkan ma'iyah, kebersamaan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah sentiasa bersama kamu di mana saja kamu berada. Apa makna bersama? Tu hidup sekali ke? Ada tepi kita ke? Apa makna ma'iyah? Yang ke-16, Ahlus Sunnah menolak keyakinan wahdatul wujud. Wahdatul wujud, Allah dalam kita, kita dalam Allah. Ada setengah ajaran wahdatul wujud. Ahli Sunnah menolak. Ahli Sunnah mengimani tentang an-nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Ni sama masalah juga ni. Nabi sebut Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Orang puak-puak orang ngaji sifat 20 ni bila kata turun ni mana nama Allah dengan makhluk? Mana Allah dah turun? Mana Allah? Dah Allah sebut, Nabi sebut gitu. Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Belek tengok setiap rumah. Belek tengok setiap rumah. Mana hamba aku yang mohon kepada aku untuk aku makbulkan doanya? Mana hamba yang beristighfar kepada aku untuk aku ampunkan dosanya? Nabi sebut tu. Allah Ta'ala kata, mana ada hamba yang mohon pada malam ni aku nak makbulkan. Cuba kita bayangkan, kita tengah bersolat tengah malam pukul 5, tengah berdoa, ya Allah ampunkan dosaku. Allah melihat pada kita dan memakbulkan doa kita. Allah ampunkan dosa kita. Allah tengok asrama Dahad, tengok pelajar buat gaji 5 pagi, kaki sini sebelah kharum air dia kharum. Astagfirullah. Allah tengok. Ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat. Ni pun perbahasan juga. Bolehkah kita melihat Allah? Yang ke-19, iman kepada malaikat. Ke-20, iman kepada kitab. Yang ke-21, Ahlus Sunnah mengimani bahawa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukannya makhluk. Perbahasan juga panjang ni. Kalamullah, makhluk ke tidak? Yang ke-20, iman kepada Rasulullah. Yang 23, iman kepada Nabi Muhammad. 24, wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad serta larangan ghulu, berlebih-lebihan. Kita wajib cinta ke Nabi, wajib mengagungkan Nabi, tetapi tak boleh ghulu. Ghulu ni melampau-lampau sehingga meletakkan derajat Nabi tidak pada sepatutnya. Meletakkan Nabi serupa Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Nabi ni hamba Allah, cuma dia kekasih Allah. Dia ni Rasulullah. Maka kita kena mengagungkan Nabi sesuai dengan derajat dia. Tak boleh ghulu, melebihi. Nabi kata, janganlah kamu memuji aku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Nasrani memuji Nabi Isa sampai mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Tak betul tak betul. Baik. Isra dan Mi'raj. Ada orang tolak Isra dan Mi'raj? Mana boleh seorang manusia
duk Mekah, tiba-tiba pergi ke Palestin, naik ke langit. Akidah Ahlussunnah ada jawapannya. Ke-26 tanda-tanda kiamat. 27 munculnya Imam Mahdi. Lagu mana? Ni kita belajar kitab ni. Imam Mahdinya, Dajjalnya, Nabi Isa di akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari di sebelah barat, Yaumul Akhir, adanya hisab, meyakini tentang mizan, adanya Al-Haud. Al-Haud ni apa dia? Kalam Nabi SAW. Al-Haud inna a'tainaka al-Kautsar, kami bagi kepada kamu wahai Muhammad kalam al-Kautsar. Minum kalam al-Kautsar ataupun haud ini tidak akan dahaga selama-lamanya. Kita hari selawat maulud tu kan, hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri sallallahu. Hauduka safil mubarrad, kalamu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, safi, jernih, mubarrad, sejuk, wirduna yauman nusyuri, kunjungan kami pada hari kiamat. Comel nasyid dia tu, tak suka. As-sirat, apa itu as-sirat? Ni kita nak merentasi as-sirat kan. Nah, banyak hadis Nabi sebut ada orang lalu secara sepatah kilat, ada orang lalu secara berlari, ada orang naik kenderaan tunggangan sembelihan korbannya. Kalau dia sembelih lembu hak gemuk, dia boleh naik lembu hak gemuk. Sembelih lembu hak ya, jalan pun kekek dia dah lah gemuk, naik lembu kurus, siap lembu, takut tak ada lepas. Tiap sirat kita dengar masa budak mula, tiap sirat dengar cukup halu, rambut ni belah 100. Biasa dengar orang tua ada banyak tajamnya tiap sirat ni, rambut kita ni dia sehalus rambut yang dibelah 100. Lagu mana Allahu'alam. Lebih halus daripada buah gigi Oral-B. Oral-B tu halus tu. Lagu mana hak sebenar kita akan tengok. Apa dia syafaat? Duk gagal syafaat ni. Bab yang ke 38, mengimani adanya syurga neraka. Bab 39, mengimani bahawa setelah manusia masuk syurga, masuk neraka, tidak ada lagi kematian. Ustaz sebut hadis ni kan, Allah Ta'ala sembelih mati. Mati ni Allah rupakan dia sebagai seekor kibas. Allah sembelih mati. Telah matilah mati. Maka tidak ada lagi mati pada hari kiamat. Beriman kepada qada, takdir, baik dan juga buruk. Ahlus sunnah adalah ahlul wathas. Apa makna ahlul wathas? Kita akan tengok. Ahlus sunnah tentang din dan iman. Prinsip ahlus sunnah jamaah terhadap kufur dan takfir, pembatalan keislaman, nifaq, al-wa'du dengan al-wa'id. Apa beza al-wa'du dengan al-wa'id? Berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Ni penting ni. Setengah yang kata kafir nah. Apa tak buat hukum hudud kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti sunnah Rasul secara lahir dan juga batin. Ahlus sunnah muliakan para sahabat, karamah para wali. Ada ni. Kita yakin dengan karamah. Dan ini adalah antara ajaran kita dan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tapi adakah karamah wali selepas dia mati? Ini kita kena jelas ni. Masa dia hidup memang dia karamah, masya-Allah. Tok kenali masa hidupnya banyak karamah dia. Tok kenali kan, dia makan orang durian, orang dia tak ada nak putih, bekas dia makan putih tu pergi tanam, tumbuh pokok yang subur, yang segar, buah dia lebat. Antara karamah dia, karamah tok kenali masa dia hidup. Lepas dia mati, ada lagi ke karamah ya? Ni child lepas dah mati karamah. Kita akan belajar karamah para wali, tentang hakikat dekat syariat, larangan mendirikan masjid di kuburan, ziarah kubur, hukum tawassul, hukum tabarruk, mencari berkah, hukum sihir, tukang sihir, dukun, tukang ramal dan orang pintar. Ahlus sunnah melarang nusyrah. Apa itu nusyrah? Mengobati sihir dengan sihir. Ilmu nujum, perbintangan. Al-istisqa bil anwa, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Hukum tiarah ataupun tatayur. Tiarah tatayurnya apa dia? Menganggap sial kerana sesuatu. Bewak belitah tak pergi dah. Nak mari ngaji ni, nak mari ngaji. Tubik kata bewak dia takut belakang. Masuk semula kata wakuf.
tak pergi ngaji lah, bewok melitah. Pergi bewok melitah, dia menganggap siamajan. Allah. Tu tiarah ataupun tatayur. Ahlu sunnah melarang memakai jimat. Apa dia jimat? Azimat. Tangkal. Bukan jimat cermak tu dah. Jangan silap faham, bukan jimat cermak tu azimat. Azimat kan? Ni. Ngapa tekuk lagi. Pinggir lagi. Susu tak nampak tu azimat saja penuh kata ada air tulis. Allahu akbar. Ahlu sunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyah, melarang ruqyah yang ada kesyirikan dan bid'ah. Lagu mana ruqyah syar'iyah? Okay. Orang masuk atu ada. Kita kena percaya orang masuk atu ni. Topik ya histeria kita panggil, kan? Lagu mana mengobati dia? Tak boleh beli Panadol, tak pakai Panadol dah buat tu. Tak boleh kita apa ping tapa menapa ni. Oh, no. Tapa dia sakit dia, jin tu tak keluar pun. Ada cara dia. Ruqyah ni kena syar'iyah. Kena syar'iyah. Ke-64, ahlu sunnah melarang memakai gelang, kalung, benang sejenisnya untuk mengusir menangkal bahaya. Tali cacing, kuning. Siapa ke besar tak pecah lagi. Kata 5, ketak tali dia. Kecek tak boleh. Pakai lah mutu cacing dari mana. Sia. Dia kata 5. Mati kita dicacing ya. Al-wala wal barra. Wal-wala, taat pada pemimpin. Barra, kita lari daripada mentaati pemimpin. Hukum bermuamalah dengan orang kafir. Lagu mana boleh tak kita bermuamalah? Muamalah dengan dia, berurusan dengan orang kafir. Perbezaan antara al-barra dan keharusan bermuamalah yang baik. Sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah. Ni lagu mana? Kita dengan orang ahli bid'ah. Dia ni orang sembah kubur, orang yang buat bid'ah. Dia panggil kita makan. Lekalah kita buat makan sikit. Makan ke dia nasi ke apa dia? Nasi sembah kubur. Ajeng. Hukum solat dipakai ahli bid'ah. Tu imam ni ahli bid'ah. Mana ahli bid'ah? Belum ngayang ngatik, pahmaya ngatik, berhimna. Ahlu sunnah menyuruh yang ma'ruf, mencegah mungkar ketentuan syariat. 71, ahlu sunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Ni hubungan kita dengan ulil amri. Siapa ulil amri? Pemerintah. Najib Razak. Menegakkan jihad bersama ulil amri. Agama adalah nasihat. Ahli sunnah menasihati pemerintah dengan cara yang baik, tidak mengadakan provokasi dan penghasutan. Ahli sunnah taat pada pemimpin kaum muslimin. Ahli sunnah melarang memberontak pada pemerintah. Ahli sunnah wal jamaah menjaga ukhuwah sesama mukminin. Ahli sunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika berapa ujian atau cobaan, bersyukur ketika mendapat kesenangan, serta redha terhadap pahitnya qada dan qada. Ahli sunnah wal jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, akhlak yang baik, serta melarang akhlak yang buruk. Persatuan umat Islam. Ahlu sunnah sentiasa melakukan tasfiyah dan tarbiyah sebagai kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam. Manhaj dakwah ahlu sunnah wal jamaah, keutamaan dakwah tauhid. Akhir sekali, syarat dan kaedah dan dakwah mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. 935 muka surat. Itulah yang akan kita belajar, dan kita akan mula dengan prinsip yang pertama, iaitu apa dia? Islam adalah agama yang hak. Assalamualaikum. Okey. Ya, terima kasih. Kita sambung hari Ahad lah pula. Sambung hari Ahad. Muka surat 120 ni sambung hari Ahad lah 9.30. Sekata cekak tu.